Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Jadi kita sambung bab baru ni, cahaya dan optik. Kita akan tengok apakah sifat-sifat cahaya. Okey, kita akan tengok apakah sifat-sifat cahaya. Okey, so apakah sifat cahaya? So, sifat cahaya kamu sudah pernah belajar dulu masa tahun 5 sebenarnya. Okey, masa tahun 5 kamu dah belajar beberapa sifat cahaya. Dan sekarang kamu belajar balik ke tingkatan 1. Jadi sifat cahaya ni cahaya bergerak lurus. Okey, cahaya bergerak lurus ataupun cahaya matahari dia bergerak lurus. Lagi, bayang-bayang akan terbentuk apabila cahaya tidak dapat menembusi objek legap dan cahaya tidak dapat menembusi objek legap. Jadi cahaya matahari ataupun cahaya bergerak lurus ni adalah, kalau kamu masih ingat lagi tahun 5, ada satu eksperimen. Okey, ada satu eksperimen yang lilin. So kita ada cupboard. Okey, kita ada cupboard yang ada lubang-lubang. So kalau kita letak cupboard yang ada lubang-lubang ni, and then sini adalah mata kita, kita akan nampak. Okey, kita akan nampak. So ni menunjukkan yang cahaya bergerak lurus. Okey, so dia boleh tembus dekat kotak-kotak ni. So kita nampaklah lilin. Tapi contoh kalau kita ubah kedudukan cupboard. Okay, kita ubah kedudukan cupboard tu. So kita letak sini lilin kita. Kita letak ni kita punya cupboard yang pertama. Cupboard yang terakhir sama lubang tapi kita bawa naik. Okay, kita bawa naik. Kita bawa naik kita punya cupboard. So bila kamu tengok, kamu tidak akan nampak lilin tersebut. Kenapa? Sebab dia akan terhenti. Okay? Cahaya tu dia akan terhenti. Dia tidak akan nampak lilin ni. Kenapa? Sebab cupboard ni kamu sudah letak dekat atas. Okay? Kamu tarik dia ke atas. Bila kamu tarik dia dekat atas, maksudnya cahaya tu akan terhalang. So bila cahaya tu terhalang, dia akan berhenti dekat sini sahaja. So kamu tidak akan nampaklah lilin dekat hujung ni. So ini menunjukkan yang cahaya bergerak secara lurus. Okay, cahaya bergerak secara lurus. Satu lagi, bayang-bayang akan terbentuk apabila cahaya tidak dapat menembusi objek legap. So contohnya kalau sini cikgu ada lampu suluh. Okay, maaf kejap Okay, so contoh ni kalau cikgu ada lampu suluh. Okay, cikgu ada lampu suluh dekat sini. So sini cikgu ada satu bola. So contohnya kalau cikgu pasang lampu. Cikgu pasang lampu dekat objek ni, kamu akan nampak bayang-bayang. Okay? Kamu akan nampak bayang-bayang bola. Bayang-bayang bola bulat dekat sini. Kenapa? Sebab cahaya daripada lampu suluh tu dia akan terhenti. Dia akan terhenti dekat bola tu. Sebab bola tu adalah objek legap. Cahaya tidak boleh menembusi. So bila cahaya tidak boleh menembusi, kita dapatlah bayang-bayang. Kita dapatlah bayang-bayang daripada objek bulat tersebut, bola tersebut. So itu menunjukkan yang cahaya bergerak lurus dan bila dia melalui sesuatu objek legap, cahaya akan terhenti. Cahaya tidak dapat menembusi. Jadi sebab itulah kita ada bayang-bayang. Okay? So macam ni gambar ni cikgu ambil daripada salah satu gambar daripada kelas online. So ni adalah menunjukkan yang cahaya matahari bergerak lurus. Okey, kamu tengok cahaya matahari bergerak lurus ataupun cahaya bergerak lurus. So bila kamu sini ada cahaya matahari, okey, ada cahaya matahari dan kita juga mempunyai pokok. Okey, kita ada pokok dekat sini. So pokok ni menghalang cahaya matahari. So dia menghalang cahaya matahari sebab dia adalah objek legap. So bila ada objek legap, maksudnya cahaya tu dia akan terhenti. So dia akan terhenti, dia tidak boleh lalu dan kamu akan dapat bayang-bayang. Okay, kamu akan dapat bayang-bayang. So ini menunjukkan objek matahari ataupun cahaya bergerak lurus. Bila ada objek legap, dia akan tidak boleh menembusi objek legap tersebut dan dapatlah bayang-bayang. So contohnya macam tadi, kita ada pokok. Okey, kita ada pokok.
And then sini kita ada cahaya. Okay, kita ada cahaya matahari contoh. So bila cahaya matahari cuba menembusi pokok ni, dia objek legap, so tidak boleh tembus. Okay, so yang kita akan dapat adalah bayang-bayang. Kita akan dapat bayang-bayang objek tersebut, iaitu pokok tersebut, bayang-bayang dekat sini. So ataupun bayang-bayang dekat sini, bayang-bayang dekat sini. So ini menunjukkan yang cahaya tidak boleh menembusi objek legap, dan bila dia menembusi objek legap akan terbentuknya bayang-bayang. Okay, so itu adalah sifat cahaya yang kamu sudah pernah belajar dulu sebenarnya dekat tahun 5. Okay, so pantulan cahaya. So pantulan cahaya, apakah itu pantulan cahaya? Tadi kita sudah belajar tentang cermin SATA. Okay, cermin SATA digunakan aplikasi pantulan cahaya. So apakah pantulan cahaya? Di pantulan cahaya yang kamu kena tahu untuk tingkatan 1 ni, okay, dia lagi advance sikit daripada tahun 5. Tingkatan 1 ni kamu kena tahu sinar tuju, sinar pantulan. So sinar tuju ni adalah satu garis yang sama dengan dia punya sinar pantulan. Okay, sama dia punya angle dekat sini. Dia adalah sama. Okay, sama. I sama dengan R. Okay, I dekat sini, R dekat sini, mereka adalah sama. So angle mereka adalah sama. So bila sinar tuju pergi ke arah sini, sinar pantul pun pergi ke arah sini, dan mereka mempunyai bilangan yang sama. So I sama dengan R. Okay, angle dia, sudut dia adalah sama. Itu sudut tuju, sudut pantul adalah sama. Okay, so sinar tuju normal dan sinar pantulan adalah berada pada SATA yang sama. So ini adalah SATA mereka, cermin kita, cermin SATA. So bila sinar tuju menghala ke arah cermin tersebut, dia akan terpantul. Okay, bila dia terpantul, okay, bila dia terpantul, dia akan ada bila dia terpantul, jadi dia punya sudut tuju dengan sudut pantulan adalah sama. Okay, so tu adalah pantulan cahaya. Jadi kalau kamu tengok sini pula, pantulan cahaya patutnya kamu boleh buat eksperimen, tapi sekarang kan kita ada masalah. Jadi sepatutnya untuk memahami dengan lebih senang pantulan cahaya ni adalah kamu ambil satu cermin. Kamu ambil satu cermin, kamu ambil torchlight. Okay, kamu ambil torchlight. So bila kamu nyalakan cahaya, apa ni nama dia, lampu tersebut, okay, lampu tersebut dia akan menghala ke arah cermin dan dia akan terpantul. Dia akan terpantul ke arah lain. So kalau kamu nampak, okay, kalau kamu nampak sudut tuju, dan sini adalah kita punya sudut pantulan adalah sama. I sama dengan R. Okay, I sama dengan R. So, itu menunjukkan yang sifat cahaya, pantulan cahaya, sudut tuju, sudut pantulan adalah sama. Dia punya garis dan juga dia punya sudut. Okay, mereka mesti berada dekat satu SATA, satu garis normal. Okay, di kita punya cermin ataupun kita punya permukaan yang boleh pantulkan cahaya. Okay, so macam tadi contohlah, ini adalah kita punya ini adalah kita punya lilin. Okay, ini adalah lilin. Jadi bila kamu tengok sini, kamu akan nampak bentuk lilin. Okay, kamu akan nampak lilin sebab cahaya dari lilin ini dia akan terpantul pergi kita punya mata. Okay, kalau kamu tengok sini, cahaya daripada lilin ni dia akan terpantul pergi cermin SATA dan dia akan pergi ke kita punya mata. So kita akan nampaklah lilin. Okay, kita akan nampak lilin. So bila kamu tengok sini, darjah, sudut antara pantulan dengan sudut tuju adalah sama jarak, sama garis, satu SATA, dan mereka berada dekat satu garis yang normal. Okay, so ni garis normal. Jadi ni adalah cermin SATA kita, ni adalah garis normal. So mereka akan berada dekat satu garis normal dekat sini, dan mereka punya sudut adalah sama. Sudut tuju, sudut pantulan adalah sama. Jadi ni adalah slide yang terakhir. Kita akan tengok apakah fenomena
apakah kebaikan? Okey, apakah kebaikan kita ada pantulan cahaya? Jadi kalau contohnya ibu kamu, okey, dia pandu malam ataupun ayah kamu pandu malam, paling bagus selalunya kalau ada kerja-kerja pembinaan, contohnya mereka akan letak kon. Okay, mereka akan letak kon. Sebab bila malam sangat gelap, okay, so jadi mungkin tidak akan nampak. Tapi bila kita letak kon, dia akan pantulkan cahaya. Pantulkan cahaya dari mana? Pantulkan cahaya daripada kereta. Okay, so maksudnya sini. Contohnya kalau kita ada kereta, okay, kamu naik dengan ibu ayah kamu, sini kita ada kon contoh. So cahaya daripada kamu punya kereta, okay, dia akan pantulkan. Dia akan pantulkan oleh kon tadi. So kalau kamu tengok dekat jalan, kamu teringat balik tentang kon tu kan, kamu tengoklah dia akan sangat bercahaya. Okay, dari jauh lagi kamu boleh nampak. So itu menunjukkan yang mungkin ada benda yang kita perlu berhati-hati, contohnya pembinaan kah, okay, ataupun ada lubang kah dekat bawah. Jadi itu menunjukkan yang kaedah pantulan cahaya diaplikasikan contohnya dalam jalan raya. Okay. So contoh lagi ni, segitiga ni. Okay, so segitiga ni adalah menunjukkan bila ada masalah, contohnya macam breakdown kereta ataupun accident contoh. So kan orang memandu laju dekat jalan raya, tapi kereta ni dia berhenti dekat sini. So kalau malam-malam terutamanya sukar untuk kita lihat sebab gelap kan. Jadi cahaya-cahaya daripada kereta contoh ni adalah kereta. So bila cahaya dia menghala ke arah segitiga ni, dia akan pantul. Okay, dia akan pantulkan balik cahaya daripada kereta tersebut. Okay, cahaya daripada kereta yang menuju ke arah segitiga ni akan terpantul balik. So kita akan tahu lah, oh ada kecemasan dekat kereta dekat depan tu. Okay, so kita boleh nampak kita tidak akan terlanggar contoh. So itu adalah aplikasi pantulan. So bila cahaya ni arah tuju pergi ke mata kita, pantulan diorang punya sudut adalah sama. Okay, ini adalah garis normal. Sudut mereka adalah sama. I sama dengan R. Okay, itu yang kamu kena hafal. Selalunya masuk dalam soalan objektif, kadang-kadang masuk dalam soalan subjektif. Okay, jadi selain daripada jalan raya, okay, selain daripada jalan raya, papan jalan raya ni, ada lagi fenomena pantulan lain. Okay, so contohnya macam pokok. Image pada permukaan air. Jadi contohnya kalau kamu pergi tasik, kamu pergi sungai, contohnya kamu akan nampak. Kamu akan nampak mungkin pantulan pokok, pantulan awan-awan yang cantik di atas. Disebabkan apa? Disebabkan oleh pantulan cahaya. Okay, so fenomena pantulan cahaya ni juga dia boleh menyebabkan lantai berjubin ni memantulkan cahaya. So kamu tengok sini adalah cahaya-cahaya dekat siling. So cahaya-cahaya dekat siling tu dia akan memantulkan dekat jubin, okay, dekat lantai, dekat tiles. So cahaya-cahaya dekat atas ni dia akan terpantul dekat tiles. Okay, dia akan terpantul dekat tiles. So tu menunjukkan tu adalah fenomena pantulan cahaya. Okay, satu lagi adalah contohnya permukaan logam. Kalau kamu ambil sudu kamu yang berkilat-kilat tu kan, kalau kamu tengok kamu akan nampak diri kamu. Mungkin dia tidak 100% nampak macam kalau kita guna cermin, tetapi tu juga adalah fenomena pantulan cahaya. Kamu boleh nampak. Okay, kamu boleh nampak pada permukaan logam. Okay, so tu adalah beberapa aplikasi ataupun fenomena pantulan cahaya yang kita guna, yang berlaku setiap hari. Okay, jadi kalau kamu ada apa-apa soalan, seperti biasa kamu boleh tanya cikgu dekat WhatsApp dan nanti kita akan buat beberapa latihan.